Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Rozi bin Kasim. Alhamdulillah hari ini kita akan teruskan lagi dengan teknik cabang dengan tajuk yang ke-6 kali ini. Tajuk yang ke-6 iaitu kebaikan bersukan. Okey, kebaikan bersukan. Jadi cabang kebaikan berbeza sikit dengan cabang langkah, berbeza sedikit dengan cabang punca. Okey, baik. Isi penting. Macam biasa saya dah bagi tahu kita kena cari isi penting dulu, tapi saya dah bagi isi penting yang terbaik. Pertama sekali, kebaikan kita bersukan pertama dapat melahirkan masyarakat yang sihat. Itu biasa kita tahu. Yang kedua, dapat memupuk semangat perpaduan. Maksudnya Melayu, Cina, India semua dapat berkawan baik. Yang ketiga, dapat mengharumkan nama negara, dapat buatkan nama orang terkenal. Kita juara sukan Olimpik semua, okey. Nama negara kita akan terkenal. Dan yang keempat ialah sukan sebagai kerjaya. Maksudnya sukan ini menjadi kerja kita, kerja yang utama, atlet yang profesional. Baik, macam mana nak huraikan keempat-empat isi ni? Baik, kita tengok cara dia. Okey, baik. Perlu diingat bahawa cabang punca macam ini. Ada dua cabang yang utama, ini isi. Dan yang ini cerita dulu keburukan dia atau benda yang tidak dilakukan lagi. Dan ini kebaikan apabila kita bersukan. Kita huraikan dia contoh-contoh di sini. Okey, kita tengok. Okey, isi yang pertama. Isi yang pertama, sukan dapat melahirkan masyarakat yang sihat. Okey, cerita yang buruk dulu. Okey, pada masa ini ramai orang yang tidak bersukan. Bila tak bersukan akan dapat penyakit kronik. Penyakit kronik penyakit yang teruk-teruk, yang bahaya. Contohnya obesiti, darah tinggi, diabetes dan sebagainya. Baik, kita nak buat ayat dia. Contoh, pertama sekali, kebaikan bersukan yang pertama adalah dapat melahirkan masyarakat yang sihat. Titik. Buat ayat ini pula, jangan campur satu-satu. Pada masa ini ramai orang yang tidak bersukan atau malas bersukan. Hal ini menyebabkan ramai orang yang mendapat penyakit kronik. Titik. Contohnya mereka mendapat penyakit seperti obesiti, darah tinggi dan lain-lain. Titik. Baik. Bila kita mula ayat yang kebaikan dia, mulai kebaikan dia, kita tengok tengok. Apabila kita bersukan, saya kebaikan. Boleh guna oleh itu pun boleh. Oleh itu apabila kita bersukan, ulang balik isi, kita dapat melahirkan masyarakat yang sihat. Contohnya bersenam, kita boleh bersenam. Buat ayat, kita boleh bersenam 2 kali seminggu. Ayat yang panjang. Ini poin dia. Okey, bersenam dengan cara yang betul. Kita boleh bersenam dengan cara yang betul. Dapat mengeluarkan peluh. Hal ini akan menyebabkan badan kita akan mengeluarkan peluh. Maksudkan peribahasa ni. Bak kata pepatah, otak cerdas, badan cergas. Okey, sambungannya kita tengok. Jadi, jumlah pesakit kronik berkurang. Hal ini menyebabkan, buat ayat dia panjang, kalau dalam karangan, hal ini menyebabkan jumlah pesakit kronik di negara kita akan berkurang. Seterusnya, buat ayat panjang, kita dapat membentuk masyarakat yang sihat. Daripada ayat ini kita buat ayat yang panjang. Okey, isi yang kedua. Okey, isi yang kedua, dapat memupuk semangat perpaduan. Cerita dulu yang buruk yang tidak dilakukan lagi. Pada masa ini perpaduan tidak kuat, tak kukuh, tak kuat. Mungkin ramai orang sibuk bekerja dan mungkin ramai orang ini mereka tidak bersukan dengan kaum yang lain. Okey, baik. Macam ni nak buat ayat dia. Selain itu, kebaikan yang bersukan yang kedua adalah dapat memupuk semangat perpaduan. Boleh tambah sikit antara kaum. Okey. Pada masa ini, perpaduan di negara kita masih tidak kuat atau tidak kukuh. Nampak ayat ini. Hal ini kerana ramai orang sibuk bekerja dan tidak bersukan. Mereka juga tidak bersukan dengan kaum yang lain. Okey, macam mana nak buat ayat yang kebaikan kat tengah ni? Okey, kita tengok. Okey, jadi ulang balik. Apabila kita bersukan, kita dapat memupuk semangat perpaduan antara kaum. Tambah. Contohnya kita boleh bersukan bersama-sama kaum lain. Contohnya kita boleh bersukan bersama orang Melayu, Cina, India dan sebagainya. Dan banyak lagi. Kita juga dapat mengenali kawan yang baru dari kaum yang lain. Itu ayat yang dalam perenggan lengkap. Saya terus beritahu ayat yang lengkap. Ibu bapa juga perlu memberi sokongan. Maksudnya ibu bapa perlu memberi sokongan kepada anak-anak supaya bersukan
dan dapat berkawan dengan kaum yang lain. Masukkan peribahasa. Melentur buluh biarlah dari bak, kata pepatah, melentur buluh biarlah dari lubungnya. Buluh ni maksudnya daripada kecil kita boleh melentur macam ni. Kalau dah besar tak boleh, patah terus. Jadi tidak berlaku pergaduhan kaum. Hal ini akan menyebabkan tidak berlakunya pergaduhan kaum di negara kita. Jadi seterusnya negara kita akan aman dan damai. Buat itu ayat dalam penggalan lengkap. Daripada poin ini kita buat ayat. Okey. Yang ketiga ialah kebaikan itu kalau dapat mengharumkan. Mengharumkan ni maksudnya nama negara ni orang semua kenal. Dapat mengharumkan nama negara. Okey. Jadi buat ayat dia, kebaikan yang ketiga adalah dapat mengharumkan nama negara. Ni jika kita tidak bersukan, macam mana maksudnya? Jika kita tidak bersukan, kita tidak dapat mengharumkan nama negara. Jadi kenapa? Bila tidak bersukan, apabila tiada atlet yang berkualiti. Apabila kita tidak bersukan, negara kita tidak akan mempunyai atlet yang berkualiti. Jadi kita tidak dapat mengharumkan nama negara di dunia. Okey? Okey, apa kebaikan dia? Jadi apabila bersukan, kita dapat mengharumkan nama negara. Jadi apa? Bilangan atlet profesional akan bertambah, atlet yang terbaiklah akan bertambah. Kita dapat mewakili negara, seseorang itu dapat mewakili negara bertanding di peringkat antarabangsa. Mereka akan bertanding di peringkat antara bangsa. Itu ayat yang lengkap dia. Ni buat ayat dia pula. Contohnya mereka akan bertanding di Sukan Asia, Olimpik dan sebagainya. Bagi contoh. Contohnya Datuk Lee Chong Wei merupakan atlet yang telah banyak mengharumkan nama negara. Boleh tahu ayat ni? Beliau mengharumkan nama negara dalam sukan badminton. Itu bagi contoh yang baik. Okey, yang isi yang terakhir. Okey, sukan sebagai kerjaya. Ini isi yang terakhir. Maksudnya sukan ini boleh menjadi kerja yang tetap. Seterusnya, kebaikan bersukan yang keempat adalah sukan dapat menjadi sebagai kerjaya. Okey. Ini yang buruk dulu. Maksudnya orang dulu anggap, masyarakat dahulu memandang rendah bidang sukan ni. Okey, kenapa? Mereka kata sukan ni tak ada masa depan. Jadi tak payah inti sangat. Mereka kata sukan ni tidak akan ada pekerjaan. Macam mana nak buat ayatnya? Buat ayat. Pada masyarakat zaman dahulu memandang rendah bidang sukan. Mereka sukan tiada masa depan buat. Mereka menganggap, mereka berkata mereka berkata sukan ini tiada masa depan. Okey, mereka juga berkata sukan ini tidak ada pekerjaan yang tetap, tiada ada gaji yang lumayan. Tetapi kita tengok apa kebaikan bersukan pada masa sekarang? Kini, tetapi buat ayat ni, kini sukan menjadi satu kerjaya, menjadi satu kerja yang tetap. Ramai orang sekarang ini ingin menjadi atlet profesional. Beritahu, pada masa ini ramai orang ingin menjadi atlet yang profesional. Okey. Menjadi atlet sepenuh masa ni, full time. Mereka ingin menjadi atlet sepenuh masa. Memang nak kerja jadi ahli sukan. Hari ini pendapatan atau gaji yang lain. Hari ini kerana sukan mereka akan dapat gaji yang lumayan dalam bidang sukan. Bagi contoh, ini saya bagi contoh luar negara. Kamu boleh bagi contoh yang lain lah. Contohnya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, semuanya itu sepenuh masa menjadi ahli sukan dan mendapat gaji yang lumayan. Okey. Jadi semua ini, Cristiano Ronaldo ini, mereka semua ini berjaya sukan ini berjaya mengubah hidup seseorang. Mereka dahulu mungkin yang miskin akan menjadi kaya. Bak kata pepatah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa maksudnya? Kerja keras menjadi atlet yang terbaik dan akhirnya menjadi atlet yang berjaya dan mendapat gaji yang lumayan. Baik, sekian, terima kasih. InsyaAllah pada masa akan datang saya akan buat tajuk lain lagi. Okey? Menggunakan teknik cabang ini. Sekian, terima kasih.